warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya dua kita dapat bersama-sama kembali bertemu semula dalam siri pengajian kita setelah beberapa bulan dalam proses PPN, proses Plan Pemulihan Negara. Jadi alhamdulillah kita dah boleh kembali untuk berkuliah bersemuka. Jadi insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah tafsir ini. Kita beralih kepada ayat 204 ya, daripada suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Shadaqallahul azim. Ayat 204 sehingga 207 yang bermaksud, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau wahai Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk membuat kerosakan di bumi serta merosak tanaman dan ternakan, sedang Allah tidak menyukai kerosakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa,
maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Itu lebih kurang maksudnya, ya. Jadi malam ni kita beralih kepada satu petikan yang baru 204 sehingga 207, di mana di dalam petikan ini Allah Ta'ala menyentuh berkenaan dengan an-nasu imma munafiqun atau mukhlisun. Di kalangan manusia itu sama ada mereka itu munafiqun ataupun mereka yang benar-benar mengikhlaskan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Ayat yang pertama daripada petikan tadi, Allah Ta'ala menyebut, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di kalangan manusia ada orang yang menakjubkan kamu wahai Muhammad oleh perkataannya di dalam kehidupan dunia ini. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan dia menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi atas apa yang ada di dalam hatinya, sedangkan dia adalah sekeras-keras penentang. Jadi ayat 24 ni kita tengok kepada sababun nuzul, sebab diturunkan ayat ini, barulah kita lebih faham kepada siapakah Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Rawa Ibn Jarir al-Suddi fi nuzul al-ayati anna al-Akhnas bin Shuraik al-Thaqafiyya atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada As-Suddi. Ibnu Jarir ini Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama tafsir. Antara kitab tafsirnya Tafsir At-Tabari, At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi dia ni meriwayatkan daripada sanad ini daripada seorang ahli tafsir juga, ulama tafsir di kalangan tabi'in yang bernama As-Suddi. Jadi dia meriwayatkan daripada As-Suddi tadi menyatakan bahawa seorang yang bernama Akhnas bin Shuraik, Akhnas bin Shuraik Al-Thaqafi, telah datang dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azhara lahu al-Islam thumma kharaja. Dan Akhnas bin Shuraik Al-Thaqafi tadi, dia datang jumpa dengan Nabi dan dia telah menzahirkan Islam. Datang jumpa Nabi dan menyatakan bahawa dia ni Islam. Dia asalnya adalah seorang, Akhnas ni seorang Yahudi, seorang Yahudi yang mana namanya adalah Ubay. Nama asalnya Ubay. Cuma dia digelar dengan Akhnas tadi. Ada sebab lah kan. Dia digelar dengan Al-Akhnas. Nama asalnya Ubay. Jadi bila dia jumpa dengan Nabi dan menyatakan dia ini Islam, setelah dia sebut depan Nabi, saya ni Islam wahai Rasulullah, kan, itulah lebih kurangnya, lebih kurang. Dan
dalam masa yang sama tadi dia menyebut ya, bahawa Allah Ta'ala jadi saksi ya. Benar atau tidak benarnya dia ini, bahawa dia memang Islam, Allah menjadi saksi. Dia menjadikan Allah sebagai saksi. Kemudian dia keluar maknanya dia pergilah. Setelah jumpa dengan Nabi tadi, dia keluar daripada tempat Nabi, mana dia pergilah, balik rumah dia ke mana ke. Famarra bizar'in liqaumin minal muslimin wa umurin. Jadi setelah dia keluar tadi, dalam perjalanan dia melalui satu tempat yang mana tempat itu kebun atau ladang yang ditanam dengan tanaman-tanaman, yang mana tanaman ini adalah milik kepada satu kaum di kalangan orang Islam. Ada milik kepada orang Islam lah. Siapa ketika itu? Sahabat lah. Salah seorang sahabat, cuma tak disebut namanya di sini. Dan juga dia selain daripada dia melalui kebun atau ladang tadi, dia juga melalui kandang atau tempat pemeliharaan keldai binatang keldai. Fa'araqa az-zar'a wa 'aqara al-humura. Maka Akhnas bin Syuraik tadi dia telah membakar tanaman-tanaman. Dia membakar, yakni memusnahkan tanaman-tanaman yang ada. Dan juga dalam masa yang sama dia bunuh keldai-keldai yang ada. Dia bakar tanaman. Tanaman apa pun wallahu alam juga tak disebut, yang ada sesuai dengan tempat itulah. Dan dia bunuh juga keldai-keldai binatang ini. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 204 ini, 204 205 yang berkait dengan persoalan tadi. Jadi di kalangan manusia ada orang yang mana perkataan dia itu kamu rasa takjub. Ya, siapa dia? Orang tu. Secara khususnya Allah Ta'ala nak sebut di sini tentang Al-Akhnas tadi lah. Al-Akhnas bin Syuraik tadi. Dia bila beliau bercakap, dia jumpa dengan Nabi, jadi takjub. Nabi rasa takjub. Oh, perkataan dia cukup comel, cukup indah kan. Kita tengok pada huraiannya yang lebih sikit di sini. Ba'dun nas yurawwiquka qawluhu wa yu'jibuka lisanuhu wa bayanuhu. Sebahagian di kalangan manusia itu kamu akan rasa kagum dengan ucapan dia dan rasa takjub dengan lidahnya dan keterangannya. Jadi percakapan dia lah. Sebab kita bercakap ni dengan lidah. Kalau tak ada lidah, putus lidah separuh ke tak ada tu ke, nak cakap pun payah dah. Oh, itu ke tak gitu ayat cik? Tak, lidah tak ada. Cuba lidah kita ni separuh juga, bunyi dah benar putih kan. Jadi boleh sebut lisannya, maksud lisan itu adalah percakapan. Jadi di kalangan manusia ni kadang-kadang kita rasa kagum dengan ucapan-ucapan dia kan? Ucapan yang cukup hebat, ucapan yang cukup indah, ucapan yang cukup macam pepatah Melayu kata lembut ni kan, lembut, lembut. Tapi itulah kadang-kadang pepatah kata lidah tidak bertulang. Terima. Tak. Lidah tidak bertulang. Kemana gitu ajawi tu? Ajawi siapa? Tak pernah kelah nampak mau. Dah buang ni mata kurang dah. Pakai spek pun kurang buang. Dah ada ajawi tak yang pakai spek. Nampak jauh nampak dah. Jadi begitu lembut lidah yang tidak bertulang ini berkata-kata. Jadi dalam konteks ayat ini, diturunkan ayat ini nak menjelaskan tentang Al-Akhnas bin Syuraik tadilah. Dia datang jumpa Nabi, lembut lidah dia bercakap, hebatnya begitu-begini, sehingga Allah Ta'ala menyatakan
kamu wahai Muhammad memang rasa kagum, rasa takjub dengan diri dia sendiri. Jadi dengan Akhnas tadi kan, walakinnahu munafiqun yudhiru ghairal haqiqah, tetapi yang sebenarnya dia adalah seorang munafik, ya. Menzahirkan yang tidak sebenar, menzahirkan suatu yang tidak hakikat yang ada pada dirinya. Fayu'linu ghaira ma yu'miru, maka dia menerangkan, mengiklankan. Mengiklankan apa? Jadi hak terang-terang keluar daripada mulut dia tadi apa? Suatu yang dia sembunyikan dalam hati dia lain. Dia sebut depan Nabi tadi, aku ni Islam, wahai Rasulullah, kan? Allah Ta'ala yang jadi saksi, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang ada dalam hati aku ni. Jadi bila seseorang yang jadikan Allah Ta'ala sebagai saksi, maknanya bersumpah dengan nama Allah, saya ni memang Islam, memang Nabi percaya lah pada zahirnya. Kita pun percaya tak? Memang tak? Hari seorang gini nak percaya tak? Lebih kata macam nak percaya, kan? Kecuali kita tahu dah dia ni merdeka ke mana pun, kamu bersumpah ke mana pun, apa nak semua mudah ni, lama dah nama ni tak percaya, kan? Jadi kalau sesuatu orang yang sebelum mana itu tak pernah lah kita dia tipu kita, dia gini-gini, maka lebih-lebih lagi dia datang bersumpah dengan nama Allah, secara segeranya kita akan percaya, kan? Jadi gitu jugalah keadaan Nabi ketika itu, sehingga Allah Ta'ala sebut, kan, yu'jibuka qawluhu, perkataannya, ucapannya tadi menjadikan kamu ini rasa ajaib, rasa kagum, rasa pelik dengan ucapan dia tadi, kan. Mana percaya sungguh-sungguh. Sedangkan Akhnas itu seorang munafik, itu hakikat dirinya. Wa yaqulu ma la yaf'al liyahza bi syai'in min a'radid dunya al-faniyah. Dia berkata-kata atau dia bercakap apa yang dia tidak buat. Jadi dalam konteks Akhnas ini, benda yang dia bercakap tapi dia tidak buat. Dia kata dia Islam tapi sebenarnya dia tidak Islam. Ini memanglah bahaya, kan? Mengaku Islam tapi dia tidak Islam sebenarnya. Kalau orang tu dia pelawak pun, ya, dia kata dia betul gini-gini, tapi dia pelawak pun tak boleh dah. Tak boleh, tak molek dah, kan? Seorang yang dia kata saya ni benar, saya ni betul, saya ni gini-gini, tapi sebenarnya dia pelawak pun tak molek dah. Apalagi seorang yang mengaku Islam, kan? Belum mengaku Islam ni kau. Dan inilah tujuan kita hidup di muka bumi, nak jadi Islam, beriman, kan? Nak jadi hamba Allah Ta'ala. Jadi tujuan dia sebut gitu tadi, untuk dia mendapat sesuatu daripada harta benda dunia yang faniyah, yang hancur, yang binasa ini. Jadi ada tujuan dia sebenarnya. Kalau dia datang jumpa Nabi tadi, ada tujuan dia. Hak dia selindung, hak dia nak tu ada, ya. Inilah kebiasaannya orang-orang munafiki, ya. Kalau zaman Nabi tadi memang jelaslah, kan, munafik akidah, kita katakan. Munafik dia sudut akidahnya tadi. Az-zahirnya dia zahirkan Islam, tapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Wa yazidu fil ihami wat tadlil annahu yahlifu billahi annahu shadiqun. Dan dia tambah lagi, orang ni Akhnas bin Suraid tadi, dia menambahkan lagi dalam perkataan dia yang untuk meragukan, ya, untuk mempengaruhi orang yang dengar tadi. Kalau dalam di sini konteksnya Rasulullah lah, ya, Rasulullah yang dengar tadi, ya. Untuk Nabi lagi bertambah percaya, dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bahawa dia ni benar, ya. Sebagaimana pada ayat 204 tu Allah sebut wa yushhidullah, dan dia
menyaksikan Allah Ta'ala. Apa maknanya? Yakni menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi. Allah sebagai saksi, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Muhammad, kan? Allah sebagai saksinya. Kalau Allah sebagai jadi saksi, tak percaya apa lagi, kan? Tak percaya apa lagi. Memang sungguh-sungguh lah. Fayaqulu ya'lamu Allahu hadha wa yashhadu anni shadiqun. Dan maka dia berkata, Allah lebih tahu akan perkara ini, kan? Allah lebih tahu, wahai Rasulullah. Dalam konteks akhidah ni maknanya, wahai Rasulullah, Allah lebih tahu, kan? Dan Allah menjadi saksi bahawa apa ni benar. Wa huwa fil waqi'i qawiyul jadal yarushun nas bima yudhiru. Sedangkan pada hakikat sebenarnya orang seperti ini, ya, sebenarnya dia hanyalah memiliki kekuatan dia, kan? Kekuatan apa? Kekuatan dia boleh bercakap, boleh berbantah, boleh berhujah, dan dia menipu manusia dengan apa yang dia zahirkan tadi. Jadi dalam konteksnya di sini, Akhnas ini dia telah menipu Nabi SAW, yang mana dia zahirkan Islam, tapi sebenarnya dia tidak Islam. Dia telah menipu Nabi. Syadidul adawati lil muslimin. Dan sedangkan pada hakikatnya dia adalah orang yang sangat keras, orang yang sangat tinggi, kuat permusuhannya terhadap orang-orang Islam. Wa hadhihi al-qisas thalath. Dan inilah tiga sifat. Apa dia tiga sifat tadi? Yang pertamanya husnul qaul, indah perkataan. Yang kedua, wa ishhadullah ala sidqihi, menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi atas kebenarannya bahawa dia itu benar. Wa quwwatuhu fil jadal, dan kekuatan dia, ya, kemampuan dia untuk berbantah-bantah dan berhujah. Jadi tiga sifat ni ada pada Akhnas itu, kan? Dan bukan setakat ada pada Akhnas, sampai ke hari ini lah. Sampai ke hari ini pun orang yang munafik, yang ada sifat nifaq, kan? Hak lebih-lebih lagi munafik dari sudut akidah lah, kan? Tapi ada juga munafik dari sudut amalan dia, kan? Jadi kita nak kata hak hari ini ni, kan? Munafik akidah pun ada juga, tapi kita tidaklah hukum sianu bin sianu, kan? Orang ni munafik sebagaimana munafik akidah, kan? Orang-orang yang munafik zaman Nabi dulu. Tapi kita boleh tahu, kita boleh kenal, ni sifat munafik tu ada, kan? Sifat-sifat munafik tadi. Sebab apa? Antaranya yang kita boleh tahu, ya, dia bercakap suatu yang tidak ada dalam diri dia, kan? Dia zahirkan suatu yang dia sembunyikan. Dalam hati dia lain, di luar dia lain. Ni soh nipu. Jadi menipu ni antaranya salah satu sifat-sifat orang munafik, kan? Dan dia pandai bercakap gini suruh kita percaya. Ini sampai ke hari ni pun ada, kan? Jadi kalau dalam konteks Nabi ni, Akhnas ni datang menyatakan bahawa dia Islam, moga-moga Nabi dan sahabat terima dia, tapi tidak. Sebab apa? Sebab perbuatan dia itu lain. Pada ayat yang berikutnya bagaimana? Allah Ta'ala menjelaskan, selepas dia bertemu dengan Nabi itu, nampak dan betul, ya, jahat dia tadi. Bukan kata nak tunggu lama-lama, nak tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Lepas jumpa dengan Nabi, buat PA perangan dah, kan? Wujidat fil Akhnas bin Shuraikin kama bayanna fi sababil nuzul. Jadi tiga-tiga sifat tadi indah, kata-kata ini comel, menjadikan Allah sebagai saksi, dan mampu berhujah dengan baik, ya, bercakap dengan baik. Semuanya itu ada tiga sifat tadi pada Shuraik ini, sebagaimana yang telah kami sebut pada sebab an-nuzul. Wa hadha sinfu sur'anu ma yankashifu amruhu fatarahu idza tawara 'anil 'ayuni yakunu didda ma qala. Dan golongan ini, golongan ini yakni dalam petikan ni lah, kan? Sebab dalam petikan ni sebagaimana di awal tadi kita sebut, Allah Ta'ala nak menjelaskan dua
jenis di kalangan manusia. Yang itu yang pertama jenis munafik, dan yang kedua jenis ikhlas sungguh-sungguh. Kan? Orang yang ikhlas sungguh-sungguh dan yang menyatakan diri Islam. Kan? Jadi Allah Taala nak suruh kita nampak perbezaan orang yang mendakwa dia Islam dan orang yang hanya mendakwa dia itu Islam tapi dia tidak Islam sebenar-benarnya. Dan orang yang satu lagi memang sungguh dia ni Islam sungguh-sungguh, ikhlas sungguh-sungguh, PA perangai dia, kerja buat dia lagu ni. Jadi daripada perbezaan inilah kita boleh tengok kan, manusia-manusia, sifat-sifat manusia yang ada pada hari ini di hadapan kita kan, yang menyatakan begitu, yang menyatakan begini, kita boleh nilai ini out. Kemudian jadi out ke apa? Out dari cahaya, tak boleh pakai ni kan. Kemudian jadi tak. Ada banyak orang gitu kan. Tapi apabila dia ajak kan kepada tadi, nampak nampak dia nak kan. Tapi pada hakikatnya perbuatan dia tidak begitu. Jadi begitulah Allah Taala menyatakan bahawa golongan yang seperti ini kan akan terdedah dengan begitu cepat. Akan terdedah. Kita kata apa, lambat banget kan, lambat banget nanti akan terdedahlah kerja buat kamu, rahsia jahat kamu tadi. Maka kamu akan melihatnya bila mana dia ini bersembunyi daripada mata manusia. Mana boleh dia di belakang orang lah, kandung orang tak ada kan. Depan orang dia lain, belakang orang dan dia lain pula. Nescaya kamu akan dapati dia bercanggah atau berlawanan dengan apa yang disebut. Depan kita dia sebut okey, mana akhirnya tadi aku ni Islam, aku ni gini. Tapi belakang Nabi apa dia buat? Dia buat benda yang tak betul. Dia dibakar tanaman-tanaman, dia bunuh keldai-keldai, binatang-binatang ini kan. Kenapa? Kerana dia memang benci terhadap orang Islam kan. Memusuhi Islam, memusuhi Nabi, memusuhi sahabat. Kalau dia menyatakan Islam itu ikhlas sungguh-sungguh kepada Allah, nak berjuang bersama dengan Nabi ketika itu, dia tidak akan bakar tanaman-tanaman ini, ladang ini kan. Dia tidak akan bunuh binatang-binatang milik orang Islam ini. Bahkan sepatutnya dia memelihara lagi kan, dia menjaga lagi. Kalau dia melihat sesuatu yang buruk, yang tak boleh kan, kepada ternakan dan tanaman tadi, dia akan jaga kan. Sebab dia rasa apa? Sebab ini milik orang Islam. Orang Islam itu bersaudara kan, gini-gini berjuang bersama-sama kan, menentang musuh-musuh Allah dan Rasulnya kan. Jadi dia buat perkara yang sebaliknya. Fayas'a fil ardi bil fasadi, maka dia berusaha di atas muka bumi ini untuk melakukan kerosakan. Wa yuhlikal harth, dan dalam konteks ini disebutkan tentang akhlak tadi. Pertamanya dia membinasakan tanaman, wa yaqdi ala an-nasal, dan dia menghabiskan atau melupuskan an-nasal, yakni zuriat keturunan. Jadi tujuan dia bakar tanaman tadi atau tanaman-tanaman untuk dia rosakkanlah, untuk jadi binasa. Kemudian dia bunuh binatang-binatang ini supaya hak ini binatang milik orang Islam ni tak tambah kan, mampu habis orang kata. Tak boleh nak berzuriat keturunan, tak beranak pinak kan. Sebab binatang ni beranak pinak juga kan. Kalau banyak, mana kau jadi kuat dari sudut ekonomi orang Islam tadi. Jadi apabila dah kembang mampu habis kan. Jadi salah satu dari sudut kekuatan sumber ekonomi tadi sudah pun jadi lemah kan. Irda'an linaz'ati nafsihi al-ammarati bisu. Kerana apa dia buat seperti itu orang macam ni? Kerana dia nak memuaskan daya tolakkan nafsu dia yang suruh menolak diri dia. So yang jahat tadi suruh buat gini, dia pun ikut kan. Wa qiyadan li ahwalihi wa syahwatihi, dan juga dia ibarat kalau binatang tu kena cucuk hidung. Tu kalau mudah faham. Kalau binatang ni kalau cucuk hidung kau kan, kita tarik dia ke kanan, dia kita kanan.
Toh, kalau kita tarik kiri, dia ikat kiri. Kita tarik straight, dia ikut straight. Kan biasa gitulah. Kecuali ada juga cocok itu kan. Kita tarik tak bergerak. Tu dia rumah baru. Ada juga binatang lembu gitu. Ada ni. Ada tu. Ada hari ni ada lembu juga pun ni. Ada ni. Orang ada kan. Tanya je kan. Tu. Jadi kalau orang biasa dengan jaga ternakan ni, dia tahulah. Kadang-kadang jadi naik angin yang betul. Binatang dia juga naik angin, bukan orang dia. Pagi-pagi tak bergerak. Tapi kita ambil hok kaedah biasa. Hok umum banyaknya, bila ditarik kan, dia akan gerak ikut tuang hok tadi. Jadi gitulah juga orang macam ni, dia taat kepada nafsu dia. Jadi barat nafsu dia, keinginan jahat dia tadi sebagai tuang dia kan. Jadi tarik dia ke mana pun dia ikut je. Ad-dunyawiyati. Lama tak sebut jadi payah. Benar dulu lah. Dia lah cakap sikit dia tu dia. Macam ini kita banyak benda air, lebih baik. Tu mana ayat ni? Sudah. Wa itharun li maqasidihi ad-dunyawiyyatil haqirah. Dan juga dia lebih mengutamakan maksud-maksud atau matlamat tujuan-tujuan keduniaan yang sangat yang ingin tadi kan. Jadi itulah keadaan orang yang disebut tentang al-akhnas ini. Wallahu subhanahu la yarda bil fasadi wa la yuhibbuhu. Sedangkan Allah Taala tidak redha dengan perkara kerosakan dan tidak menyukainya. Wala yuhibbul mufsidin, dan Allah Taala juga tidak suka kepada orang yang buat kerosakan. Benda-benda kerosakan Allah tidak suka. Orang yang buat kerosakan pun Allah tidak suka juga. Wala yanzuru ila suwari wal aqwali, dan Allah itu tidak melihat atau memandang kepada rupa, rupa luaran, paras rupa, bentuk lagu mana, tinggi, pendek, hitam, putih ke. Allah Ta'ala tidak pandang kepada benda-benda itu. Wal aqwal, dan kata-kata kan, kata-kata kamu ni Allah tadi dalam konteks ni kan, lemah, lembut, lunak, ginilah macam-macam. Lidah yang tidak bertulang tadi. Wa innama yanzuru ila al-qulubi wal a'mal, biasanya Allah Ta'ala melihat kepada hati dan juga amal perbuatan. Jadi itu ada di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nilainya kan dalam hati. Sebab tu Nabi sebut dalam hati ni at-taqwa hahuna. Takwa ni di sini kan. Nabi tak buat isyarat bila Nabi kata kepada sahabat at-taqwa hahuna. Takwa ni Nabi tunjuk di keadaan dia dalam hati. Nabi dah kata at-taqwa hahuna di mulut, di lidah. Tidak. Kenapa lidah tidak bertulang? Lunak bercakap ya, tapi belakang dia lain. Ini yang dilihat oleh Allah akan hati-hati manusia dan juga amalnya kan. Jadi dalam konteks Akhnas bin Syuraih tadi, Allah tidak melihat kalau mana kamu pergi jumpa dengan Nabi, kamu bercakap gini, kamu sebut Allah ya, jadi saksi gini, Allah tak pandang kan. Tapi pada peringkat awal ni Nabi percaya kan, Nabi percaya sebab Nabi tidak tahu semua benda kan. Dalam hati diri orang tadi Akhnas ni Nabi tak tahu kan. Nabi tak tahu semua benda. Sebab bila mana Allah beritahu, barulah Nabi tahu kan. Nak kata mari seorang ni, Nabi tengok orang ni cakap, Nabi dengar dulu. Dah lah kata Nabi mu pelawak ke apa kan. Nabi tak tahu. Kecuali ada direct daripada Allah ataupun melalui perantaraan malaikat-malaikat Allah Ta'ala yang datang royak, barulah Nabi tahu kan. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi sebab tu Allah Ta'ala tak pandang tadi rupa, bentuk, apa, kata-kata. Dah, aku tahu dah, mu pelawak je kan. Jadi sedangkan dalam hati kamu lain kan. Jadi sebab tu muslim-muslimat, kita ni jangan jadi, walaupun dalam ayat ni menerangkan, dalam konteks ayat ni menerangkan tentang Akhnas bin Syuraih dari sudut itu, tetapi umum pengajarannya ayat ini terpakai kepada semua. Tak terpakai lah.
Sebab tu dalam muamalah kehidupan kita pada hari ini kan, kita tak perlu menjadi seperti orang yang hanya bercakap depan manusia atau depan seseorang kita lunak gini tak kira apa benda kan. Ini dalam konteks tadi agama, akidah tadi kan. Itu juga dalam konteks benda-benda kerja dunia kan. Macam juga contoh kalau kita nak suruh seseorang tu buat sesuatu kan, nak suruh buat sesuatu, katalah nak repair kereta contohnya kan. Contoh saja kan, ataupun nak buat rumah kan. Kita upah seseorang, depan kita ni okey, saya ni memang pandai buat ni kan. Contoh je dah. Contoh gini, beki gini. Kita dengar putar persona nyala dengar cahaya dah. Dia ajawi kan. Tapi ajawi mau je lawa, memang tuan buat rumah tu lawa kan. Dah tahulah sebab kita saya dah pergi lagi rumah dia, jarang tu tak tahu dari mana. Tengok luar jauh tu, kemah orang buat ni, kemah ni kan. Jadi kalau siapa nak buat rumah, tanya ajawi siapa tukang dia. Ataupun rumah ayah cik renovate tu, siapa tukang dia. Tukang dia memang orang sini, orang kita juga, bos kita, Tuan Haji Maruzuki kan. Ada dia. Kita Elang sikit kan. Contoh. Jadi orang tu Allah bukan main lidah dia kata gini. Kita pun percaya. Okey, biar. Mungkin tuan-tuan pun terkena. Kan? Saya pun pernah terkena. Kan? Masa lebih lama dah ni, bila 4 tahun dulu tu kan. Masa saya buat pos rumah saya 40 ni dulu, rumah saya tu dia sebelah je jadi tambah ni. Kan? Orang Indo, nama saya lupa. Tak apa Pak Ustaz. Tak apa. Saya gini, memang kalau semua dia cakap tu pandai belaka. Dia ajak saya pula pergi tunjuk rumah dekat, ada satu kat Bandar Baru pintu, bukan Bandar Baru dalam tu, kat luar. Depan ada Izu Hardware, blok kanan ada Izu Hardware, blok kiri tu dia tunjuk ada rumah mana hijau apa. Dia tu ni saya juga ni tak. Mari Pak Ustaz tengok ni kan. Orang lain tak suruh mana buat, tak pandai. Tak nak kan. Beki saya. Kita dengar apa percaya kan. Kan. Habis 20,000 dah jadi apa kan. Beki pula 14,000. Kita suruh tarik gini, saya ni tak pandai. Bukan tukang rumah. Ni saya cadang tarik macam ni daripada bumbung ini. Sebab biasa orang cakap macam ni lah. Tak kita buat macam ni. Dia kau plan ni pula. Plan dia bukanlah kata hancur aja ni. Dengan plan dia tu dia buat lagu mana atak jadi gini, atak gini, kita suruh tarik straight kan. Jadi kalau air mari pun adalah cara. Mari dia tu kalau cara dia buat tu, air hujan habis bocor jadi. Selalu tak betul kan. Selalu tak betul melempar habis melempar bagian luar lah, bagian rumah dah masuk. Sakit hati nak buat kata. Mana tak ada benda bayar air cikgu kan. Jadi itulah nak ayatnya bahawa contoh manusia yang bila dia bercakap, Masya Allah, kita percaya. Beki pula saya rasa 14,000 pun. Patut 20 hari 34 pandang muka muka. Jadi sebab kalau kita dibaca dia lagi gitu kan. Itu satu contoh muslim-muslimat, tak apalah. Jadi kita benda dunia ni tak usah sedih sangat lah. Ya, benda tinggal berlaku, kita tak payah sedih sangat kan. Walaupun sedih, kita manusia ni memanglah sedih, tapi tak boleh sedih sangat. Buatlah Quran pula. Cuma sebagai contoh tadi, itu dalam perkara tersebut. Tapi begitu juga lah dalam perkara yang lain kan. Kata-kata yang lebih, kita kata lebih bererti lagi dan lebih masuk isyak dulu. Tak kira 2-3 minit ni kan. Dan yang lebih bererti dan lebih bermakna lagi kan, dalam konteks agama ini kan. Kita ajak kan kepada kalau boleh saya sebut sikit kan, dalam konteks Malaysia ini kan. Sekarang ni orang sebut keluarga Malaysia kan. Keluarga Malaysia. Betul. Keluarga Malaysia. Daripada 8 cabutan judi jadi 22 cabutan judi ada keluarga Malaysia. Betul IC. IC dah untuk paling tu. Tapi alhamdulillah
wakil-wakil kita sudah bersuara di parlimen. Betul Ajawi. Kalau Ajawi jadi ahli parlimen lagi gegar, kan? Kalau saya pasti gegar lah. Sebab saya memang jadi gegar sama. Tapi dah bawa ni dah, kan? Jadi dalam konteks ini saya nak cakap sikit, kadang-kadang itulah manusia dalam keadaan dia tertekan, dalam keadaan dia terhimpit, kan, dia akan menyatakan bahawa dia nak itu, nak ini kepada Islam ini bersama, bermuafakat dan seumpamanya, kan. Contoh tak ada lain tidak bukanlah, kan, kita UMNO lah, UMNO lah, boleh sebut sudah disebut. Untuk itu saya cakap balik. Kita melihat pada sebahagian, bukan semua, sebahagian daripada pimpinan UMNO ini, kan. Dia kalah dulu bukan main, kan. Gini, tapi bila kita hulukan, kalau kita parti Islam ni melihat kepada apakah yang kaedah, kan, dan siasat syariah yang perlu kita buat ketika itu, kan. Sebab tu pendekatan kita dalam jamaah Islam ini, pas ini khususnya, dia kalau orang tak faham, dia akan jadi bingung. Ya, sebab apa dia bingung? Sekali boleh sama, sekali tak boleh sama. Bingung aku, kan. Sebab apa? Sebab aku nak belajar. Apa suruh belajar kau tak tahu. Itu masalahnya. Betul tak Yasin? Jadi kalau kita orang belajar juga bingung, berat juga nak diberi penjelasan, kan. Sebab tu kaedah-kaedah teknikal, benda yang boleh berubah, benda boleh berubah, kan. Disebut sama oleh tubuh kita. Benda yang disebut al-mutaghayyirat, benda yang boleh berubah, kan. Benda yang boleh berubah, kaedah. Jadi kaedah ketika itu nak dilihat, nak ditengok hak mana hak lebih terbaik. Ini baik, tapi ini lebih terbaik, kan. Ataupun ini mudarat, tapi hak ni lebih mudarat besar, mudarat kecil. Jadi kaedah nak ambil hak mana, nak buang mudarat tadi, hak besar ke hak kecil, kan. Sudah tentu kena tahu hak besar dulu mudaratnya. Tapi kalau dua-dua baik, tapi daripada baik dulu, mana yang lebih baik, maka diambil yang lebih baik. Ini kaedah-kaedah berlaku. Sebab tu boleh berubah, kan? Boleh berubah, sekali boleh bersama, sekali tak boleh bersama. Ada kaedah dia. Itu berdasarkan kepada itu, kan. Jadi kaedah hari ini pun kita melihat bahawa, kan, kalau kita tarik sokongan pada kerajaan Malaysia yang ada hari ini, kan, mudarat juga, kan. Bertambahnya cabutan judi sampai ke 22 itu, kan, daripada sebelum ni, memang mudarat juga, kan. Kita tak setuju, kan. Sebab benda judi ni benda yang dinafkah haram oleh Quran, oleh hadis, oleh sunnah dan seumpamanya. Tetapi kalau kita tarik sokongan, kita melihat, ini pandangan saya lah peribadi, ya, kemungkinan tu punya salah, kan. Jadi yang buat dasar ni Dewan Ulama. Jadi mereka yang ahli ni, dia akan ambil kira, tengok. Kalau tarik sokongan jatuh, kalau jatuh ni jadilah bagaimana? Disebut siasat syariahnya, mudaratnya lah bagaimana, kebaikannya lah bagaimana. Daripada kita sabar dalam keadaan seketika, di samping yang sama kita memberitahu, ya, supaya dikurangkan cabutan judi tadi contohnya, kan. Jadi benda-benda begini diambil kira. Bukan kata rasa selaku semua tadi tu lah, ada kaedah. Kalau saya jadi ketua pun kita tak boleh buat secara begitu cepat. Bila jadi tu, kan. Jadi orang yang tak faham ni, ada warna lepas dulu dah kerja, kau berat judi, dia boleh lapang cabutan, jadi dua-dua kau berat nanang pokok ni dah. Tu kalau tuan-tuan baca dalam medsos, Facebook ke apa, baik tak usah baca. Kalau bahasa Melayu tak usah baca. Saya baca juga, tapi saya tak layan sangat. Cuma malah nak tulis. Sebab kalau tulis lagi bahasa bodoh, kan. Bila tak tulis, ya, kita baca di sekolah nak ambil maklumat. Kalau ada orang tanya, kita bercakap Kuala Ajawi, gitu. Ajawi dah ayat tu dibuat tinggi tau, kan. Jadi benda-benda beginilah, kan. Kita melihat pada saudara kita daripada UMNO ni, kan, supaya mereka marilah kembali kepada dasar Islam yang sebetulnya, kan. Janganlah melihat kepentingan, kan, kepentingan diri, kan, semata-mata. Sebagaimana akhlak tadi, kan, depan Nabi bukan main dia royak gini, tapi ada tujuan yang dia nak, kan. Daripada kebendaan dunia yang dia harapkan, daripada dia sebut Islam yang di depan baginda Nabi tadi, dia ada mengharapkan sesuatu. Tetapi perbuatan dia tidak begitu, kan. Jadi kita harap saudara kita ini, kita juga daripada UMNO ni khususnya, kan, kalau nak
bermuafakat ke apa ke. Marilah betul-betul ikhlas kan. Ikhlas sungguh-sungguh. Benda-benda hak tu boleh tetap tepi kan. Benda hak dunia tetap tepi. Ini tidak boleh letakkan benda-benda dunia ni lebih kan. Maka berlakulah. Macam di Melaka kan. Melaka ni ada orang kata Portugis yang Melaka, jatuhkan Melaka. Orang ni jatuhkan Melaka. Apa sebenarnya pun jatuh juga di Melaka kan. Pelik sungguh. Dia sama dia juga jatuh kan. Sebab apa? Gebu pasir kata dia kan. Gebu pasir. Dia baru ni bunyi misu pasir dia buat Terengganu. Dia tinggal Terengganu. Ya, tapi orang jatuhnya di Melaka bukan di Terengganu. Kan. Jadi kan. Itu dia tengok sama-sama dia bolong bukan pasir sajalah di Melaka tu kan. Banyak benda lain isu ekonomi, projek lah ke apa. Jadi nampak ketua menteri ni dia duduk bolong kan. Dikuasai oleh ketua UMNO Melaka kan. Sebab nama Rauf ke apa tak tahulah, hadis saya baca kan. Dia lah yang banyak duduk jadi remote control kan. Jadi ketua menteri pun banyak ikut dia kan. Jadi hak bekas menteri Idris Harun dulu mungkin tak berapa dapat tu. Golongan-golongan dia lama-lama naik muat kau kan. Sebab dia kata semua nak faham Melaka gini ada depan mata atas meja barat makanan ni. Ada Melaka dah atas meja ni kan. Orang duk makan jauh kering juga, jeli juga, nak juga gitu. Ibarat begitu. Itu yang tak faham tu tarik dah. Tarik dah gudung jatuh dah. Gudung jatuh kau nak buat yang haji zaman ni kau sama kau banyak ni masalah tu kau dah tahu lah. Itu kita ayah fikir lah ya. Cuma saya sedikit menyebut supaya kita sama-sama boleh fikir kan. Itu SPR lah, bukan fikir masalah tu. Sepatutnya kita sama-sama bina kan kekuatan muafakah ini di atas dasar Islam dan di atas dasar keikhlasan sungguh-sungguh kan. Bukan bercakap di mulut lain, hari ni cakap lain, esok lain. Macam saya Hamidin cakap hari lain, cakap esok lain cakap kan. Kan. Contohnya kemarin cakap hari kita tak perlulah pada kan siapa boleh buat satu. Hari ni pula bunyi kita harap PAS boleh memberi kerjasama kan di Melaka kan. Ada makin hari ni lagi. Jadi inilah orang yang tidak ada prinsip kan. Jadi kita insya-Allah melihat bahawa mana yang lebih mendatangkan kebaikan kepada Islam dan umat Islam Melayu khususnya, itulah yang akan kita pegang. Kalau mana yang tidak, kita kalau ketikkan. Sebab upah ni kita jelas. Ya, walaupun orang duk hentak kita macam-macam, orang duk kata kita upah hari macam-macam, tapi saya walaupun saya tidak ada jawatan apa-apa dalam PAS hari ni pun, tapi saya masih kekal di dalam parti Islam ini kan. Sebab apa? Sebab dengan ilmu yang saya ada ini, saya melihat prinsip kita tidak lagi yang berubah hanya teknikal, kaedah al-mutaghayyirah tadi, yang kita sewajarnya kena faham kan? Faham dengan kaedah-kaedah siasat syariah tadi. Dan bagi kita moga-moga termasuk di dalam golongan yang mukhlis tadi. Daripada dua golongan ini kan, tidak jadi macam Akhnas bin Syuraih ini insya-Allah kan. Jadi minta maaf lah, lebih masa sikit ni minta maaf lebih masa dah tu kan. Jadi kita berhenti setakat ni lah dulu. Dan insyaAllah jumpa lagi lain kali. Jadi sekadar itulah saja. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.